Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Kali cikgu nak tunjukkan bab 5 latihan formatif 5.2 soalan nombor 1. Sekeping duit shilling adil. Duit shilling adil. Kenapa pentingnya perkataan adil tu? Maknanya di dalam nota tu mungkin dapat angka, mungkin dapat apa sebelah dia panggil lagi? Okey, selain pada angka apa dia? Okey, cikgu nampak. Okey, ni angka dengan entahlah apa sebelah tu. Okey. Sebanyak 4 kali bina jadual taburan keberangkalian untuk mendapat angka. Angka tu nombor lah kan. Okey, yang pertama kita mungkin dapat angka. Yang satu lagi apa? Bulan lah kot. Okey, entahlah. Okey. Ini cikgu nak terangkan secara keberangkalian yang kamu belajar masa form 4 dulu, masa tingkatan 4 dulu. Lepas tu baru cikgu akan tunjukkan secara yang ini. Okey. Lepas tu mungkin, okey, kalau duit shilling tu adil, maknanya sini keberangkalian tu 1/2, 1/2. Itu baru cubaan pertama. Kita pergi kepada cubaan kedua. A dan B. Okey, yang A tu angka, B tu 1/2, sini pun 1/2. Yang adil. Yang ketiga, A, B, A, B, A, B, A, B. Oh, penat. Okay, kenapa cara ni penat? Ya, cikgu nak tunjukkan bahawa cara ni memang memenatkan. Jadi kita ada cara yang lain, tapi cikgu pun tunjukkan juga macam mana pun. A, B, A, B, A, B, A, B. Jadi soalan ini memang masih boleh dibuat dua-dua cara. Okey, cara apa? Cara yang ini keberangkalian yang kau belajar tingkatan 4 dulu dengan cara yang baru. Okey, cara yang baru tu belum cikgu tunjukkan lagi. Setengah-setengah. Okey, habis-habislah. Sampai habis tu setengah. Kalau bayangkan dia kata 10 kali habis whiteboard cikgu ni tak cukup lagi. Faham? Okey, jadi apa yang kamu kena tahu di sini? Kamu keberangkalian untuk dapat angka. Yang mana dapat angka? Tahu mana satu? Mana satu? Kamu akan dapat, contohnya yang ini, kalau luar sini angka. Sini akan dapat keempat-empat angka. Cikgu tak tunjuk semua Jadi di sini contoh saja. Cikgu pilih pula jalan yang ni, jalan terpilih. A, B, B, A. Jadi contohnya ni A, B, B, A. Yang ini je. A, B, B, A. Sebab kalau kita nak ikut cara ni, esok belum habis lagi soalan ni. Ni 2 angka. Okey, yang 3 angka A, A, B, A. Yang ini A, A, B, A. Cikgu ambil untuk katakanlah sebagai contoh. Yang ini cikgu nak beritahu kamu adalah 4A. Yang ini ada 3A. Iaitu angka. Dia soalan tu nak angka. Okey, jadi kita sini adalah untuk 2 angka. Ada tak yang 1 angka? B, 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 A. Okey, yang ini. B, 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 A. Yang ini 1 angka. Yang ini B, 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 B. Yang ini B, 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 B. Yang ini 0 angka. Jadi, kalau kamu siapkan table ni, akan ada banyak kali di mana 1 angka tu berlaku, 2 angka berlaku, 3 angka berlaku tu ada lebih daripada sekali. Jadi kamu nampak di sini, jadi cuma 4 angka tu ada sekali sajalah. Tapi dan ada sekali juga untuk 0 angka. Okey, jadi di situ. Lepas tu kalau kamu nak kira bolehlah. Untuk yang ini setengah, darab setengah, darab setengah, darab setengah. Tetapi lebih bijak lagi kalau kita guna formula. Jadi di tepi ni cikgu nak gunakan formula. Okey, jadi kamu kena tahu bila kita ada 4 cubaan, kita mungkin dapat
kosong angka, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Jadi soalan ni kata bina jadual taburan keberangkalian. Jadi yang kosong, jadi bila kita ada cubaan ada 4, yang mungkin kita dapat R adalah mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Jadi ini yang dikatakan tadi, kenapa cikgu tunjukkan terpilih-terpilih tu. Sebagai contoh di sini ialah 0, 1, 2, 3, 4 adalah daripada sini, iaitu kemungkinan kita mendapat angka. Iaitu yang ni tak dapat langsung, yang ni kesemuanya dapat angka. Jadi especially untuk soalan-soalan yang di mana nilai N cubaan tu lebih besar daripada 4, kadang sampai 10, jadi lebih bijak menggunakan formula. Apakah formula tersebut? Iaitu dia kata P X sama dengan R sama dengan NCR. Okay, di sini tak ada darab. P power R Q power N tolak R. Okay, jadi di sini kita masukkan satu persatu. Jadi dia nak jadual tu. Jadi untuk kosong, kita letakkan table lah. Table untuk kosong, untuk 1, untuk 2, untuk 3 dan untuk 4. Jadi kita akan masukkan R ini mula-mula sebagai kosong. Jadi bila X sama dengan kosong, P X sama dengan kosong, bila 4C kosong, di sini P itu apa dia? Dia panggil probability of success, kejayaan. Tetapi cikgu gunakan lebih suka gunakan probability atau keberangkalian untuk cerita. Cerita apa-apalah. Cerita sini lah cerita mendapat angka. Okay, sebab apa? Kadang-kadang di cerita dia gagal at maths. Macam mana boleh jadi sukses untuk itu? Jadi akan ada yang bertanya, pelik sungguh cerita ni. Jadi cikgu akan kata P elite itu adalah keberangkalian untuk cerita yang dalam satu-satu cerita. Dan Q adalah di mana P tambah Q adalah 1. Okey, jadi kalau P adalah probability untuk cerita, Q adalah yang sebaliknya. Kalau apa cerita sekarang ni? Mendapat angka. Q adalah keberangkalian tidak mendapat angka. Jadi di sini P adalah 1/2 dalam cerita ini. P dan Q adalah kedua-duanya 1/2. Dan di sini N tolak R, 4 tolak 0 ialah 4. Okey, jadi kita tekan calculator saja. 4C kosong, kamu tekan 4, tekan shift. Okey, 4, tekan shift, bahagi 4C kosong. Tapi untuk yang ni kamu kena letak darab. Cikgu tak tahu pasal kenapa, tapi dan 1/2, walaupun 1/2 senang lagi tekan kalkulator ni 0.5 je. Kuasa kosong kena tulis sebab nanti dia tak faham. Darab lagi dengan 0.5. Kalau 0.5 kamu tak perlu buat bracket pun. Ni kuasa 4. Iaitu kamu akan dapat 0.062.5. Itu untuk yang kosong. Jadi kalau PX sama dengan 1 sama dengan PC1 1/2 kuasa 1 dan 1/2 kuasa 3, iaitu 4 tolak 1. Okey, jadi di sini pun kita ubah-ubah saja nombor-nombor ni. Gantikan kosong sebagai 1. Power tu dah jadi 1. Jadi 1. Okay, power 1/2 tu yang 4 tadi dah jadi 3. Jadi ini 0.25 untuk 1. Jadi kemudian kamu gantikanlah. Okey, tapi tulis juga sikit. 4C2 1/2 kuasa 2 1/2 kuasa 2. Sebab sini ialah N tolak R, 4 tolak 2 dapat 2. Okey, dan ganti lagi.
4C2 0.5 kuasa 2 0.5 kuasa 2 lagi dapat 0.375. Lepas tu untuk 3 pula gantikan lagi. Dan di hujung ni kuasa 1. Okey, 0.25. Okey, untuk 3 ni, okey, 4C3 untuk nota saja. Kuasa 3 di sini 1/2 kuasa 1. Dan untuk yang keempat, 4C4 1/2 kuasa 4 1/2 kuasa 0 macam tu. Jadi yang tinggal lagi gantikan nilai-nilai 4 kepada 3 ataupun 3 gantikan kepada 4. Dan di hujung ni jadi 0. Iaitu 0.0625. Okey. Jadi jadual dah siap. Oh, sorry. Cikgu tak perasan pula. Okey. Tak perasan bahawa jadual tu cikgu tak nampak. Kamu tak nampak jadual tadi. Okey, jadi ini adalah untuk table untuk nilai-nilai di sini. Okey, jadi apa yang kamu kena tahu lagi itulah bila kamu tambahkan semua ni, nilai dia mesti 1. Kalau nilai itu berlainan, maknanya kamu salah tekan kalkulator. Okey, selamat. Okey, kita sambung dengan nombor 2. Sebiji dadu adil dilambungkan sebanyak 3 kali. Bina jadual dan lukis graf taburan keberangkalian untuk mendapat nombor lebih daripada 3. Seperti soalan nombor 1 tadi, kalau kita kalau duit siling kita ada kepala atau ekor, tapi untuk dadu kita mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Kita mungkin dapat nombor ini. Ini baru balingan yang pertama. Balingan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak praktikal untuk kita membuat table ini dan menjawab secara ilmu yang kita belajar masa tingkatan 4 tu. Jadi di sini cikgu terus melukis menggunakan formula, iaitu seperti nombor 1 tadi. Formulanya apa? P X sama dengan R sama dengan NCR darab dengan P kuasa R darab dengan Q kuasa N tolak R. Kita nak dapat apa? Kita nak dapat nombor lebih dari 3. Kita dadu memang ada 6, tapi balingan kita 3. Jadi bila balingan 3, nilai N adalah 3. Yang penting di sini ialah nilai N. Jadi dadu itu sendiri memberikan keberangkalian. Apakah keberangkalian? Iaitu nilai P dan Q lah. Apakah keberangkalian dapat nombor 1? 1/6. Sebab nombor 1 ada 1 saja daripada 6 nombor. Berapakah keberangkalian mendapat nombor kurang dari 3? 1/3. Kenapa 1/3? Sebab nombor yang kurang daripada 3 ialah 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi 2/6. 2/6 dan 1/3. Tengok soalan lah. Dalam kes ini, kita baling sebanyak 3 kali. Jadi nilai R ialah apakah yang boleh berlaku. Okey? Jadi yang boleh berlaku ikut cerita kita mungkin 0, 1, 2 dan 3. R ini ialah mendapat apa yang kita nak. Kita mungkin tak dapat yang kita nak, mungkin dapat sekali yang apa yang kita nak tersebut.
dalam kes ni, apa yang kita nak? Mendapat nombor lebih daripada 3. Jadi, jika mendapat nombor lebih daripada 3, kita buat sekaligus ini. Okey, jadi kita boleh, kalau kita nak letakkan dalam bentuk yang lain, boleh je. Mendapat, kita dapat, tak dapat. Dapat 1/2, tak dapat 1/2. Kenapa pula macam ni? Sebab dalam kes ini, apa kita nak? Kita nak dapat nombor yang lebih daripada 3. Berapa nombor lebih 3? 4, 5, 6. 3 daripada 6 ialah 1/2. Ini dapat dan tak dapat. Jadi keberangkalian nilai P, atau dalam kes ni P ialah 1/2 dan Q juga ialah 1/2. Cikgu harap kamu faham. Lagi apa lagi yang kena terangkan lagi di sini? Kita kena buat jadual dan dapatkan nilainya. Dia nak berapa? Dia nak bina jadual, lukis graf taburan. Bina jadual. Jadi kita dah tahu bahawa R kita ialah 0, 1, 2 dan 3. Jadi kita kira, bila kita kira P X sama dengan 0, 3, C0, iaitu cubaan 3, tak dapat langsung apa yang kita nak tu. Dan nilai P ialah 1/2 kuasa 0 darab 1/2 kuasa 1. Jadi kita nak bina jadual. Kita buat jadual tu. Di mana kita nak buat? Kita buat sini lah. Jadi 0, 1, 2 dan 3. Kita dapatkan nilai-nilai keberangkalian dia. Jadi untuk di sini 3C0, 3C0 darab. Kalau kamu tak boleh darab tu, mungkin dia akan jadi maths error. Cikgu pun tak kurang pasti dengan apa masalahnya, tapi cikgu tak boleh selesaikan lah. Ini kuasa 0 darab dengan bracket lagi 1/2 bracket power. Ni salah ni. Ni power 3. Jumlah ni mesti sama dengan sini. Kuasa 3. Iaitu 0.125. 0.125. Dan bila Px sama dengan 1, 3C1 darab 1/2 kuasa 1 darab 1/2 kuasa 2. 1, 2 dapat 3. Jadi kita gantikan. Itu 0.375. Gantikan X sebagai 2. Okay, 2 tambah 1 terbalik pula. C 3C2 kuasa 2 dan ujung ni kuasa 1. Okey, 0.375 juga. Dan P X sama dengan 3. 3C3 darab 1/2 kuasa 3 darab 1/2 kuasa 0. Okey, dah 3, 0. Jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat balik semula 0.125. Jadi apa yang penting di sini? Jumlah cubaan-cubaan ni mesti jumlahnya 1. Okey, boleh campur-campurkan. Okey, dan seterusnya apa dia minta lagi?
dan lukis graf taburan keberangkalan. Lukis graf. Jadi itu kena buat pada graf paper lah. Jadi graf paper, kita graf tu. Okay, jadi kamu lukis sebab dia paling besar pun 0.375. Jadi kamu gunalah jadi ini 0.1, 0.2, 0.3. Oh, okey. Kalau kecil sangat kamu besarkan 0.4. Jadi yang ni adalah nilai kosong. Okey, jangan harap nilai kosong tu berada di tengah sini. Kita bukan letak di sini. Okey? Kita 1 2 3. Jadi plot 0.125 tu mungkin sampai sini. Okey. Jadi kita gariskan, buat garisan, tandakan dengan garisan warna lain selain pada warna yang cikgu buat ni. Dan 375 sini. Dan kemudian 375 lagi. Dan untuk ni sampai sini juga. Sampai situ saja. Okey. Sorry. Okey, kita dah sampai kepada soalan nombor 3 untuk latihan formatif 5.2. Keberangkalan seorang murid tingkatan 5 melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan ialah 0.85. Keberangkalian ialah nilai P. Apa keberangkalian apa ni? Nilai P ni ialah keberangkalian untuk pelajar melanjutkan pelajaran. Jadi nilai Q ialah keberangkalian tidak dapat melanjutkan pelajaran. Nilai P dengan nilai Q mesti satu. Okey, jadi kamu tengok, okey, daripada kertas formula dia akan tulis P tambah Q sama dengan 1. Formula ni diberikan. Jadi kamu tak perlu hafal lah. Apa yang perlu kamu tengok betul-betul. Salin elok-elok. Okey? Jadi boleh setiap kali sebelum exam ni kamu boleh tengok. Jadi bila dah 20 kali tengok dan kamu dah boleh kata hafal. Okey, jadi dalam satu sampel yang terdiri 8 orang murid. Jadi sampel 8, jadi N ialah 8. Okey? Jadi kat sini ada R. Daripada 8 murid tu, kita kata R, berapakah nilai R yang boleh berlaku di sini? Untuk cerita ni semuanya, kalau N 8, maknanya R ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. 0 sampai 8 ialah ada 9 nombor. Okey. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi cikgu tak katalah bahawa inilah semua yang kamu kena kira. Tapi kalau kamu campurkan semua jumlah dia, bila kamu kira probability tu, nilai dia akan dapat 1. Apa yang berlaku di sini, cikgu nak beritahu kamu bahawa yang mungkin berlaku di situ ialah 0 sampai 8. Tapi untuk soalan A, dia kata apa? Semua murid melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan. Semua murid. Antara 0 sampai 8 ni, mana yang memenuhi syarat semua murid? 8 lah. Sebab apa? Kita cerita tentang murid melanjutkan pelajaran selepas SPM. Ya ke selepas SPM? Selepas tamat persekolahan. Okey. Jadi, 8. Jadi kan untuk A, yang kita kira cuma R sebagai 8. Jadi kita kata PX sama dengan 8 sama dengan 8C8. Daripada 8 orang, 8 dapat melanjutkan pelajaran. Dan nilai keberangkalian dia adalah 0.85 kuasa 8. Sebab ni formula R dengan R yang sama. Dan darab lagi dengan 0.15 kuasa 0. Jadi nilai ni 1. Kalau kamu tak tekan kalkulator tak apa. Nilai ni pun 1 juga. Jadi yang kamu tekan kalkulator ni je. 0.85 kuasa 8. 0.85 kuasa 8. Iaitu 0.2724. Okey, cikgu cuba tekan nak tengok kalau boleh tukarkan kepada titik per ataupun pecahan. Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, kita ambil sekurang-kurangnya 4 desimal. 4 per titik perpuluhan, iaitu 0.2724. Okey, 27249. Cikgu kata kamu ambil sekurang-kurangnya 4.
Tapi kadang cikgu ambil 5, ambil 6. Ada tak dia cakap berapa desimal, berapa puluhan dia nak? Tak ada. Kalau tak ada, ikut suka hati kita. Tapi kurang-kurang 4. Okey, jadi untuk B, kata apa? Kurang daripada 3 orang murid melanjutkan pelajaran selepas tamat pasukan. Okey, ini perlunya kamu menulis nombor ini. Kurang daripada 3. Manakah kurang bertiga? Adakah 8 kurang bertiga? Adakah 4 kurang bertiga? Jadi, apakah nombor yang kurang daripada 3? Iaitu 0, 1 dan 2. So, bagaimana nak kira? Kamu kena kira satu-satu. Iaitu, kamu kata Px sama dengan 0 sama dengan 8C0 darab 0.5 kuasa 0 darab 0.15 kuasa 8. Jadi apa-apa jawapanlah. Kalau X sama dengan 1, 8C1 darab 0.85 kuasa 1 darab 0.15 kuasa 7. Px sama dengan 2 sama dengan 8C2 darab 0.85 kuasa 2 darab 0.15 kuasa 6. Jadi kita kira satu persatu dan kita kena tambahkan. Okey, jadi 8C0. 8C0 okey, dan darab dengan jadi ini sebenarnya kalau kamu main sikit kalkulator, kamu kena tahu ni nilai dia 1. Ni pun nilai dia 1. Jadi yang ini kamu tekan ni saja. 0.15 kuasa 8. Okey, kita ambil banyaknya, banyak desimal. Okey, alright. Okey. Jadi kita ambil untuk senang cerita, sebenarnya kalau kamu tulis yang lain dulu pun tak apa. 2.56 9 darab 10 kuasa negatif 7. Seterusnya Px sama dengan 1. Okey, yang ni 8C1 ni 8 nilai dia. Okey, kalau kamu cubalah 8 tapi tiba tekan dekat. Okey, lepas tu darab dengan ni kuasa 1 dia sama je. Lepas tu darab dengan 0.15. Ini kuasa 7. Terdapat 1.1618 darab 10 kuasa negatif 5. Seterusnya 8C2. 8C2 darab 0.85 kuasa 2 darab 0.15 kuasa 6. Okey, yang ini dapat 2.304 darab 10 kuasa negatif 4. Jadi, kita kena campurkan jawapan-jawapan tersebut. Iaitu, pertama 2.5629 darab 10 kuasa negatif 7 tambah 1.1618 darab 10 kuasa negatif 5 tambah 2.304 darab 10 kuasa negatif 4. Cikgu dapat. Jadi jawapan campur-campurkan semua. Dan jawapan untuk B ialah 2.4227 darab 10 kuasa negatif 4. Kalau kamu nak tanpa ada power ni, kamu pindahkan titik perpuluhan ini, iaitu 2.1234. Dan 000, dan di sini ada 0.423. Bukan macam ni. Okey, itu dah jumlah
Kalau cikgu campurkan semua. Okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi hari ni cikgu nak sambung dengan latihan formatif 5.2. Jadi soalan hari ni kita nak sambung dengan soalan nombor 4. Dibacakan, sebiji durian dipilih secara rawak dari beberapa buah bakul. Keberangkalian bahawa sebiji durian yang dipilih adalah busuk adalah 0.1. Jadi keberangkalian itu nilai P. Okey, 0.1. Tapi keberangkalian apa? Durian busuk. Okey, durian busuk. Jadi keberangkalian durian tidak busuk adalah 0.9. Terbalik dia. Okey, jadi kalau kita tahu bahawa P adalah 0.1, jadi Q adalah 0.9. Dan seterusnya dia kata apa lagi? Cari nilai jangkaan dan sisihan piawai bilangan durian yang busuk dalam satu sampel 50 biji durian. Kita ada 50 biji durian. Jadi yang ni dikata apa? Nilai jangkaan. Jangkaan adalah purata, iaitu mean sebenarnya. Jadi kalau untuk mean purata adalah formula dia N darab P. Jadi N adalah jumlah durian yang dipilih, iaitu 50 biji, darab dengan keberangkaliannya, iaitu 0.1, iaitu jadi ni darab dengan ni akan dapat 5. Jadi daripada 50 biji durian, kita akan jangkakan ada 5 yang busuk. Dan kemudian kita nak juga sisihan piawai. Jadi apa formula sisihan piawai? Jadi kamu jangan terkeliru dengan statistiknya. Jadi sisihan piawai adalah punca kuasa bagi N darab P darab Q. Jadi kalau kamu nak gantikan 50 darab 0.1 darab 0.9 boleh, ataupun kamu dah tahu NP nilainya adalah 5. Boleh gantikan NP sebagai 5 sini. Tetapi senang cerita, kita gantikan balik dengan 50 darab 0.1 darab 0.9. Kamu darab dulu dan kemudian baru cari punca kuasa. Jadi kita akan dapat 4.5. Jadi punca kuasa 4.5 ialah 2.1213. Okey, kita sampai pada soalan nombor 5. Memberi ubah rawak binomial X bertaburan binomial dengan NP mempunyai mean 5 dan varian 4. Cari nilai N dan P. Jadi untuk A, so cari nilai A dan B. Nilai P, nilai N dan P. N dan P. Okay. Jadi apa maklumat yang diberikan? Diberikan kita bahawa mean adalah 5. Jadi mean adalah 5 dan variance adalah 4. Jadi apa formula bagi mean? NP. Jadi kita NP sama dengan 5. Apa formula bagi variant? NPQ sama dengan 4. Jadi kita selesaikan di sini. Tempat NP ni cikgu gantikan sebagai 5. Sebab NP sama dengan 5, tempat NP ni adalah 5, jadi cikgu gantikan. Jadi kita kata 5Q sama dengan 4, Q sama dengan 4/5. Jadi kita bukan nak tanya pun, nak tahu pun Q, tapi kita akan dapat Q dulu. Okey, jadi kemudian kita akan kena tahu bahawa daripada kertas formula kamu tu, di hujung formula bagi yang ditulis sebagai Px equals to R sama dengan NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R, diberikan bahawa P tambah Q sama dengan 1. Jadi kalau kita tahu bahawa nilai Q adalah 4/5, jadi oleh itu P sama dengan 1/5. 4/5 tambah dengan 1/5 akan dapat 1. Dan bagaimana kita dapatkan nilai P ataupun nilai N? Kita darab P, kita gantikan di sini. Gantikan P sebagai 1/5. Jadi N darab 1/5 sama dengan 5. Jadi nilai N adalah 5 darab 5. Okey, 5/1 lah. Jadi nilai N adalah 25. Okey. Dan seterusnya
cari Px sama dengan 3. Okay, jadi ini untuk A. Jadi untuk B, memang kita perlukan formula ni, iaitu Px sama dengan 3 adalah sama dengan N. Kita dapat 25 tadi. R, dan kes ni kita nak sebagai 3. Dan darabkan, okey, kenapa cikgu tulis darab? Cikgu dapati kadang-kadang bila guna kalkulator tanpa pendarapan tu dia kata max error. Kenapa? Cikgu pun tak pasti. Okey, jadi gantikan P. Apa P tadi? 1/5 ni complicated sikit. Cikgu suka tukar pada 0.2 lah. Okey, di sini 3 lah. 3. Di sini 3. Dan di sini 0.8. Sebab 45 tu 0.8 Dan di sini powernya 22. Kenapa? 25 tolak 3. Okey, di sini N tolak R. Okey, jadi kita tekan kalkulator je dan kamu akan dapat 0.1358. Okey, soalan nombor 6. X ialah suatu pemberi ubah rawak diskrit supaya X bertaburan binomial dengan 10P. Jadi nilai, bila bacaan dia tu, dia kata X taburan dengan B, N, tulis 10P. Jadi di sini ialah N, sini ialah P. Okey, iaitu ini ialah keberangkalian dia. Ini jumlah cubaan. Dengan P, dia beritahu kita bahawa P lebih kecil daripada 0.5. Dan variance adalah 12/5. Jadi variance diberikan kita ialah 12/5. Cari nilai P dan min bagi X. Jadi berdasarkan maklumat yang ada, kita kena tahu ni nilai N. Jadi apa yang kita ada sini, kita ada diberikan variance. Jadi apa formula variance? Kamu tengok dia kertas formula tu, dia beritahu N P darab Q. Di sini ialah 12/5. Jadi kita masukkan, kita kena tahu bahawa nilai N adalah 10. Jadi kita masukkan 10P. Kalau 10PQ sama dengan 12/5, bagaimana kita nak selesaikan? Jadi ini kamu kena tahu pada kertas formula kamu tu, iaitu formula P X sama dengan R sama dengan NCR dan P power R dan Q power N tolak R. Diberitahu sini ialah P tambah Q sama dengan 1. Okey, jadi ini penting. Okey, jadi setiap kali ada ni, kalau kamu dah tahu P, kamu tahu juga Q. Jadi tempat Q ni kita boleh gantikan sebagai, kalau kita jadikan subjek dia sebagai Q, 1 tolak P. Jadi 1 tolak P. Dan kita boleh buka bracket ni, kita dapat 10P tolak 10P kuasa 2 sama dengan 12/5. Jadi cikgu crosskan, dapat 50P tolak 50P kuasa 2 sama dengan 12. Dan kosong sama dengan 50P kuasa 2. Dan tolak 50P tambah 12. Dan kita boleh bahagi 2 lah kot. Bagi 2. Jadi kosong sama dengan 25P kuasa 2 tolak 25P tambah 6. Jadi kita boleh dapat nilai P dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi kita akan faktor bila guna kalkulator. Kamu akan dapat P sama dengan 3/5 dan P sama dengan 2/5. Jadi pemfaktoran ni adalah 3P tolak 5 dan bukan 3P, tapi 5P tolak 3 dan 5P tolak 2 sama dengan 0. Tapi tadi kita dah nyatakan bahawa P lebih kecil pada 0.5. Jadi apa kamu kena tahu, nilai ini ialah 0.6, ini 0.4. Okey, jadi nilai mana? Ini kita ditolak lah. Okey, tolak kerana dia nak nilai P yang kurang pada 0.5. Jadi kita ambil nilai P sebagai 0.4. Jadi kita dah dapat nilai P. Okey, jadi kita nak min
Apa formula mean? Mean adalah N darab P. Jadi NP. Jadi NP berapa N? N ialah 10. P berapa? P yang kita nak gunakan ialah 0.4. Jadi akan dapat 4. Alright, jawapan tu betul-betul tergabung Okey, di situ. Okey, kalau kamu buat presentation, tengok macam ni lah. Alright. Dan seterusnya, ditanya apa lagi? Dia nak Px sama dengan 4. Okey, cantik. Di sini cikgu dah ada formula. Okey, Px sama dengan 4. Jadi kita kata Px sama dengan 4. N ialah 10. Kita gantikan saja. 10C4. Nilai P ialah 0.4 kuasa 4 dan 0.6 kuasa 6. Okey, boleh faham? Di sini untuk D. Ya, jadi N CR P kuasa R Q kuasa N tolak R. Jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.2508. Okay, soalan nombor 7 untuk latihan formatif 5.2. 20 keping duit shilling adil dilambungkan secara serentak. X ialah pemboleh ubah rawak diskrit yang mewakili bilangan angka diperoleh. Hitung mean dan varian bagi X. Jadi untuk ini kita boleh guna formula saja. Formula yang terdapat pada kertas yang kamu ada, iaitu dia tanya mean. Kalau tanya mean adalah N darab P. Kalau dia tanya varian, iaitu ialah N darab P darab Q. Jadi apakah nilai-nilai yang ada tadi? Okey, dia kata 20 keping duit shilling. Jadi nilai N ialah 20. Dan bila yang dilambung itu adalah duit shilling yang adil, maknanya kita mungkin dapat angka dan kita mungkin dapat gambar dengan secara adil, 1/2, 1/2. Jadi apa yang penting di sini adalah P 1/2, Q juga 1/2. Apa itu P? Iaitu keberangkalian untuk mendapat, cikgu panggil, cerita tersebut. Yang ini keberangkalian untuk mendapat terbalikkan pada cerita tersebut. Jadi dalam kes ni P dengan Q sama saja. Jadi untuk mean ialah NP, iaitu 20 darab dengan 1/2, iaitu 10. Dan untuk mendapat varian N ialah kita boleh gantikan 20 darab P 1/2 darab Q juga 1/2. Ataupun kamu boleh gantikan tempat yang ini sebagai 10 terus, sebab kamu dah tahu NP, gantikan tempat NP ni sebagai 10. Jadi 20 darab 1/4 ialah 5. Nombor 8 untuk latihan formatif 5.2. Dalam satu kajian didapati bahawa satu daripada 5 buah kalkulator jenama A boleh bertahan lebih daripada 8 tahun. Jadi keberangkalian dia, itu nilai P ialah apa dia? 1/5. 1/5 kalkulator boleh bertahan lebih pada 8 tahun. Jadi 4/5 daripada kalkulator tidak bertahan lebih pada 8 tahun. Maknanya dia kurang pada 8 tahun. Satu sampel yang terdiri daripada N buah kalkulator dipilih secara rawak. Jadi dalam kes ni N ialah N. Dia tak beritahu. Jika keberangkalian semua kalkulator boleh bertahan lebih 8 tahun. Okey, jadi keberangkaliannya yang kita kata yang nilainya adalah 0.0016. Okey, jadi semua kalkulator
boleh bertahan. Apakah keberangkalian beberapa kalkulator yang kita pilih itu boleh bertahan lebih pada 8 tahun. Jadi di sini kita akan gunakan formula iaitu P X equals to R sama dengan NCR darab P kuasa R darab Q kuasa N tolak R. Okey, pada kertas formula kamu dia tak tulis darab pun tak ada bracket pun. Okey. Jadi kita masukkan saja. Dalam kes ini kita akan masukkan di hujung sini sebagai 0. Okey, jadi cikgu lebih suka menggunakan pecahan. Cuba tukarkan pada kalkulator. Kamu akan dapat 0.0016 itu ialah 1/625. Ya, jadi dalam kes ini R ni juga adalah sebab semua sekali. Okey, jadi kita kata NCN. Dan nilai P dah 1/5. Kalau dalam kes ini disebabkan dia boleh tukar pada perpuluhan yang tepat, cikgu akan tukar pada perpuluhan sebab tak payah guna bracket. Okey. Dan kuasa R, kuasa N darab dengan 0.8 kuasa 0. Untuk menyelesaikan masalah ni, pertama kita kena discover beberapa perkara. NCN tu berapa nilai dia. Jadi kamu nak cuba, Mama tak boleh NCN. Jadi apa kamu cuba? Kamu tekan kalkulator 10C10. Dan kamu tekan 20C20. Semua jawapan akan memberikan 1. Okey. Begitu juga dengan 0.8. Ini ilmu indeks. Kamu sebenarnya dah tahu bahawa apa-apa nilai yang kuasa 0 nilai dia 1. Jadi yang tinggal yang ini saja. 1 darab ini darab 1 akan tinggal yang ini saja. Okey, tetapi cikgu dah tukar pula kepada ni kepada ni. Jadi cikgu akan guna baliklah 1/5 kuasa N sama dengan 1/625. Jadi dalam kes ini cikgu akan main tembak-tembak guna kalkulator. Bracketkan 1/5. Kamu tekanlah kuasa 2, belum 1/625 lagi, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Jadi kamu cuba tengok mana jawapan yang akan dapat 1/625. Jadi bila kamu main kalkulator atau pegang kalkulator tu, kamu tekan, kamu akan dapati bila kamu tekan power 4 kuasa 4, kamu akan dapat 1/625. Jadi oleh itu kita kata nilai N sama dengan 4. Ada apa lagi? Itu nilai N. Dan B, keberangkalian bahawa lebih daripada sebuah kalkulator boleh bertahan lebih, bahawa lebih daripada sebuah kalkulator boleh bertahan lebih daripada 8 tahun. Okey, kita ada berapa sekali? Kita ada N. Okey, kita ada N adalah 4 sekarang. Jadi kita nak tahu, jadi bila N adalah 4, R yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey? Jadi dan dia nak lebih daripada sebuah. Yang manakah nombor-nombor ini mewakili lebih daripada 1? Okey? Mewakili lebih daripada 1 ialah 2, 3 dan 4. Jadi kita akan gunakan formula ini untuk mendapatkan 2, 3 dan 4. Ada 3 pengiraan yang perlu kita buat. Ataupun kalau kita cuba fahamkan bahawa kita ada buat eksperimen sebelum ni, bahawa jika kita kira yang ini mengikut formula kelima-limanya, nilai ini akan dapat 1. Jadi lebih bijak kita kira yang nombor yang kita tak nak. Ini yang kita nak, ini yang kita tak nak. Macam mana kalau kita kira yang kita tak nak ni dan 1 tolak, kita dapat jumlah sini. Jadi cikgu akan gunakan teknik ini mengira yang tak nak ni, iaitu cikgu akan kira P X sama dengan 0, iaitu 4C0 darab dengan 0.2 kuasa 0 darab dengan 0.8 kuasa 4. Dan begitu juga dengan P X sama dengan 1, 4C1 darab 0.2 kuasa 1 darab 0.8 kuasa 3.
Jadi formula ni cikgu padam, bukan ruang. Iaitu darab 0.2 darab 0.8. Kita akan dapat 0.4096. Jadi yang ini pula kita tukarkan tempat yang kosong tadi tu sebagai 1. Dan tempat 4 ini tukar pada 3. Kita dapat sama juga. Okey, 0.4096. Jadi ini bukan jawapan dia. 1 tolak 0.4096 tolak 0.4096. Iaitu 0.1808. Jadi kamu boleh cuba untuk mengira Px sama dengan 2, Px sama dengan 3 dan Px sama dengan 4 dalam kes tersebut. Ataupun cikgu buatlah. Okey, cikgu buat juga. Kamu akan dapati jumlah ketiga-tiga ini adalah sama dengan jumlah ini, Jadi kita kira Px sama dengan 2 sama dengan 4C2 darab dengan 0.2 kuasa 2 darab 0.8 kuasa 2 dan Px sama dengan 3 sama dengan 4C3 darab 0.2 kuasa 3 darab 0.8 kuasa 1. Begitu juga Px sama dengan 4 iaitu 4C4 darab 0.2 kuasa 4 darab 0.8 kuasa 0. Jadi yang ini sebenarnya kita dah tahu iaitu 0.0016 tadi. Dia dapat betul semua tadi kan. Okey, yang cikgu kena buat di sini ialah cuma untuk 2 iaitu 4C2 darab 0.2 kuasa 2 darab 0.8 kuasa 2 iaitu 0.1536 dan gantikan tempat 2 sebagai 3. 4C 3 0.2 kuasa 3 dan 0.8 kuasa 1. Okey, 0.025 6. Dalam kes ini, kalau kita kira ini, kita campurkan sebab yang ini kita nak. Pasal kita nak iaitu 0.1536 tambah 0.0256 tambah 0.0016. Itu 0.1536 tambah 0.0256 tambah 0.0016 iaitu 0.1808. Okey, sama saja. Jadi jalan kerja mana yang lebih bijak? Jalan kerja ini lebih bijak sebab pengiraannya kurang. Okey, kita dah sampai kepada soalan nombor 9, latihan formatif 5.2. Dalam suatu ujian objektif yang terdiri daripada 16 soalan, setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan dengan satu daripadanya adalah betul. Daripada situ, kamu dah boleh tulis N adalah 16, P adalah 1/4. Bila kita tahu P, kita tahu Q 3/4. Iaitu dia
Main teka-teka je. Okey? Tak tahu, tak banyak soalan pun. Seorang murid meneka, jadi jika dia kata A, jangkakan bilangan soalan yang diteka dengan salah. Okey, jadi ini apa dia? Ini adalah kemungkinan jawapan itu betul. Ini kemungkinan jawapan itu salah. Okey, ada tiga daripada 4 jawapannya salah. Jadi kalau untuk A, dia tanya ada berapa yang mungkin dia teka dengan salah, kamu boleh kira keberangkalian ataupun mean untuk betul ataupun mean untuk yang salah. Jadi kalau kamu kira mean yang betul ialah 16, iaitu formulanya apa? N darab P, iaitu 16 darab 1/4, kita akan dapat 4 betul. Jadi yang salah ialah 16 tolak 4, iaitu 12. Juga kita boleh mendarabkan 16 tu dengan 3/4 dengan cerita yang terbalik. Kalau ini cerita tentang jawapan yang betul, ni cerita untuk jawapan yang salah. Jadi di sini kita dapat terus kepada 12. Macam mana pun kita akan dapat jawapan yang betul. Okey. Cari keberangkalian bahawa murid itu mendapat semua jawapan salah. Okey. Jadi di sini kita kena gunakan formula, iaitu formula apa? Formula NCR. Okey, ataupun PX equal to R. PX sama dengan R sama dengan NCR darab P kuasa R darab Q kuasa N tolak R. Jadi untuk semua salah, jadi kita boleh mengira satunya kosong betul. Kosong betul. Jadi apa pentingnya? Bila kosong betul, kita kata PX sama dengan kosong sama dengan 16C kosong. 16C kosong kerana 16 soalan kosong yang betul. Dan keberangkalian betul sebab sekarang ni cerita kita adalah cerita mendapat yang betul. Okey, jadi dan ini adalah 1/4, itu 0.25 kuasa kosong darab 0.75 kuasa 16. Tetapi kita juga boleh mengira kalau kita kata 16 salah. Okey, 16 salah maknanya cerita untuk mendapat jawapan yang salah. Jadi kita gunakan 16C16. 16 soalan, 16 yang salah. Jadi kita akan darab dengan keberangkalian mendapat salah, iaitu 0.75 kuasa 16 darab dengan 0.25 kuasa kosong. Jadi bergantung pada kamu. Jadi sebenarnya jawapan tu macam mana pun sama aja. Cuma kamu kena tahu nak twist and turn dia tu. Dan di dalam kes ni, macam nak tekan kalkulator, kalau kamu tahu 16C kosong, jawapan dia 1. Okey, 0.25 kosong, jawapan dia pun 1. Jadi tinggal ini saja, 0.75 kuasa 16. 0.75 kuasa 16 iaitu 0.100. Jadi 0.01 je lah. Okey, jadi di sini pun sama juga. Jawapan dia 0.01. Okey, jadi bergantung pada cerita. Tapi cikgu lebih suka mengikut cerita yang dia beritahu. Kalau kamu nak buat, jadi kamu concentrate satu cerita untuk pastikan kamu tak keliru nilai P dengan nilai Q. Okey. Okey, dan B2 lulus dalam ujian jika 60% dianggap lulus. Okey, jadi kita nak dapat 60%. Bagaimana dapat 60%? Pertama kamu kena tahu dulu berapa soalan menyebabkan 60%. Okey, jadi kita darabkan dulu 60% darab 16 soalan. Jadi kita akan dapat 9.6 soalan. Tapi tak mungkin kamu betul 9.6 soalan. Okey, tak ada soalan yang diberi. Jadi soalan objektif dia betul, ya 1 markah. Salah, kosong. Jadi tak mungkin dapat 9.6. Jadi kamu kena lebih sikit. Kamu katalah kamu kena ambil 10 soalan. Kalau adakah ni cikgu merounding off ke? Tidak. Kalau 9.1 sekalipun kamu kena ambil 10.
Sebab nanti kalau dia 91 tu mungkin situ 60. Jadi kalau bawah sikit kurang pada 60 Jadi kalau mungkin ambil lebih. So markah dia tak akan mungkin tak dapat on the dot 60. Dia akan dapat dalam kes ni lebih pada 60. Okey. Jadi bagaimana kita nak kira? Jadi yang kita kena kira adalah kita kena dapatkan 10 soalan. Jadi di sini untuk dapatkan 10 soalan ialah kita kata P X sama dengan 10. Dapat 10 soalan. 10 yang mana? Soalan yang mana yang 10 tu? Tak kisah. Mungkin 1, 3, 7, 8 dan lain. Jadi macam depan ada 10. Okey? Jadi di sini kita 16 C10 darab dengan 0.25 kuasa 10 darab dengan 0.75 kuasa 6. Mana datang 6? 10 tolak 16 tolak 10. Jadi kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat 1.359 darab 10 kuasa negatif 3. Iaitu kalau kamu nak ni, kamu pindahkan 1, 2, 3 dot. Jadi banyaklah. Jadi 0.00135 Okey. Jadi yang ini atau yang inilah. Jadi tapi itu ada 1.359 Okey.